Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli. Dalam buletin awal ni kita masih lagi nak membincangkan mengenai pembentangan bajet 2023. Seperti apa yang kita sedia maklum, kadar untuk makanan bermasak program rancangan makanan tambahan RMT dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM3.50 bagi semenanjung. Dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kadar berkenaan juga dinaikkan daripada RM3 kepada RM4 bagi pelaksanaan RMT di Sabah dan juga di Sarawak. Dan untuk membincangkan mengenai isu ini, kita akan bersama dengan Zulfikri Zamir, CEO untuk Malaysia, bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum Zul. Ya, Waalaikumsalam. Baik Zul, respon awal Zul berkaitan dengan kenaikan kadar bagi rancangan makanan tambahan RMT ini bagi Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Bagaimana sebenarnya ia akan memanfaatkan pelajar-pelajar khususnya di sekolah-sekolah ini? Apa tu, bagi pihak NGO dan juga orang kata masyarakat sivil yang concern dengan isu pendidikan ni, kita sambut baik bajet ni lah, sebab ini kita tak pasti berapa belas tahun ataupun berapa puluh tahun dah lama tak revise mula kadar ni daripada RM2.50 ni. Jadi penambahan sehingga seperti mana yang saya semak dekat dokumen tu, RMT ni naik sehingga 625 juta. Jadi kalau tahun-tahun sebelum ini, biasanya RMT ni kalau tak 200 juta ataupun 250 juta sahaja. Kadang-kadang ia mungkin boleh naik 350 juta kalau RMT tersebut disekalikan dengan program susu lah. Jadi ini buat pertama kali bajet untuk rancangan makanan tambahan ini naik sehingga 625 juta ni, pada saya satu langkah yang sangat baik, sebab kita ada masalah malnutrisi di kalangan anak-anak terutamanya sekolah rendah. Kita juga ada masalah bantut yang sangat serius pada ketika inilah. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya, bagi RMT ini sendiri, mungkin ramai yang berpendapat ataupun mungkin tular di media sosial sebelum ini, mereka menunjukkan gambar-gambar makanan-makanan dan sebagainya yang dikatakan kurang bernutrisi dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita nak berikan makanan kepada anak-anak ini, kita perlu berikan makanan yang bernutrisi tinggi. Jadi apa pandangan Zul terhadap isu ini? Pandangan awal kita sebenarnya kita jangkakan kenaikan itu kepada RM4. Jadi kita jangkakan dia naik sehingga RM1.50 ataupun RM2 lah sepatutnya, tetapi dia hanya naik RM1. Sebab seperti mana yang kita faham sekarang ni, pasca pandemik dan juga inflasi menyebabkan harga makanan naik, harga sayur naik. Jadi ini memberi tekanan kepada pengusaha kantin. Sebenarnya pengusaha kantin ni orang tengah yang betul-betul tertekan lah, sebab dia hanya ada bajet yang demikian, tapi dalam masa yang sama dia juga kena perform untuk melaksanakan program makanan tersebut mengikut nutrisi seperti mana yang dimahukan oleh KPM dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi peningkatan ini sesuai pada ketikanya, pada kita berada di ambang orang kata kemelesatan ekonomi ini. Dan juga satu lagi yang kita lupa sebenarnya, ketika purata garis kemiskinan meningkat daripada 970 kepada 2,060 ringgit pada tahun 2021 seperti yang diumumkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang lepas, ini juga bermakna sepatutnya jumlah keluarga yang jatuh daripada M40 jatuh kepada B40 ataupun jatuh kepada miskin tengah meningkat. Jadi secara logiknya jumlah penerima RMT juga sepatutnya meningkat naiklah. Tapi ini juga yang terreflect dalam belanjawan seperti mana yang disebut oleh semalam. Seperti mana dituliskan oleh Menteri Kementerian Pendidikan Dr. Razi Jidin, dia bagi tahu peningkatan penerima ini meningkat sehingga 813,000. Normalnya setiap tahun penerima RMT ini daripada 400,000 kepada 500,000 saja. Jadi ini peningkatan sehingga 300,000, saya fikir buat permulaan sebuah usaha yang baguslah. Ya, dan Cik Zul, kalau kita lihat sebelum ini, kalau kita lihat kali terakhir kadar RMT ini disemak sekitar tahun 2014 hingga 2015. Setiap tahun kita menyaksikan ada inflasi, ada kenaikan harga barang dan pastinya ia akan memberikan tekanan kepada pengusaha kantin juga. Jadi pada pandangan Zul sendiri, adakah jumlah ataupun kadar ini perlu disemak setiap tahun sebenarnya? Bukan dalam tempoh 5 ke 10 tahun untuk satu kali semakan harga ini, Zul? Saya setuju kalau kita perlu semak setiap tahun, itu juga sebuah idea yang orang kata
sepatutnya difikirkan dengan serius oleh pihak Kementerian Kewangan lah. Sebab seperti mana juga tekanan kepada bahan-bahan lain seperti petroleum dan juga sebagainya, sebenarnya satu aspek yang menerima tekanan secara drastik setiap tahun itu sebenarnya ialah makanan. Dan juga sebab itu pada pandangan kami berfikir bahawa kadang-kala apakah yang menyebabkan masalah malnutrisi di kalangan kanak-kanak ini kadang-kala oleh sebab orang kata revise harga makanan itu tidak dilaksanakan setiap tahun, ia hanya dilaksanakan berkala sama ada 5 kadang-kadang 10 tahun. Jadi saya bersetuju dengan cadangan melaksanakan revise setiap tahun itu satu langkah yang betul. Ya, pada pandangan Zul, untuk kita lihat sendiri, terutama di sekolah-sekolah ini, adakah KPM, begitu juga dengan KKM, perlu datang ke sekolah untuk meninjau bagaimana persiapan makanannya dan juga bagaimana agaknya menu-menunya, supaya tak naklah kita berikan makanan kepada anak-anak ini mungkin makanan yang kurang dari segi nutrisi dan sebagainya. Adakah mereka perlu sentiasa untuk update ataupun turun padang untuk melihat sendiri menu-menunya ataupun bagaimana? Di peringkat KPM, kita percaya proses pemantauan itu memang berlaku. Memang ada satu bahagian khas di bahagian pengurusan sekolah harian yang bertugas untuk mengawal selia dan juga memantau lah. Semua ini diturunkan kepada KPM, diturunkan kepada PPD. Cuma isunya adalah kadang-kala terdapat isu-isu lokal yang memberi kesan. Contohnya, ada bahagian yang tidak sesuai dengan harga tersebut. Contohnya kalau di Lembah Kelang misalnya memang sangat tidak logik kadar harga makanan tersebut masih lagi RM2.50. Cuma sekarang ini kita hanya ada 2 peringkat harga. Kita hanya ada harga Semenanjung, kita ada juga harga Sabah dan Sarawak. Kita tidak ada harga bandar ataupun luar bandar. Jadi ini juga sangat memberi kesan. Ada bahan-bahan yang kadang-kadang terpaksa dihantar masuk ke dalam kawasan pedalaman, harganya mungkin akan memberi kesan. Jadi pemantauan memang berlaku, cuma isunya adalah bagaimana pemantauan tersebut dilaksanakan. Sebab kadang-kadang kita juga faham isu birokrasi JPN, PPD dan juga KPM yang terlalu besar. Kita negara Malaysia adalah salah satu daripada kementerian negara yang mempunyai kementerian yang sangat mempunyai birokrasi. Semua kaedah-kaedah pemantauan itu dilaksanakan secara diturunkan ke bawah. Kadang-kala ia menyebabkan ia menjadi tidak efektif lah.